Hai pelajar-pelajar sekalian, hari ini kita sambung subtopik yang seterusnya untuk bab 4, iaitu 4.2 tentang sektor tenaga. Okay, sektor tenaga. Dalam subtopik ini, kita akan memerihalkan isu sosial saintifik dan terangkan isu sosial saintifik ini dalam sektor tenaga. Selain daripada itu, kita akan mewajarkan aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosial saintifik sektor tenaga. So, apa itu isu sosial saintifik? Isu sosial saintifik ialah masalah terbuka yang merupakan isu kontroversi yang boleh dikaitkan dengan sains. Isu sosial saintifik menekankan aplikasi moral dan saintifik kepada situasi dunia sebenar. So, isu sosial saintifik yang akan kita bincangkan hari ini termasuklah pemanasan global, pencemaran udara, pembuangan sisa yang tidak terancang, pencemaran air, penebangan hutang. So, dalam raja ini kamu boleh nampak raja layang menunjukkan bahawa pemanasan global makin serius. Ini adalah pencemaran udara, pembuangan sisa yang tidak terancang, pencemaran air, penebangan hutang yang tidak berhentilah. So, mengapa isu sosial saintifik ini boleh timbul? Okey, macam mana dia boleh timbul? Dia timbul disebabkan oleh aktiviti manusia. Okey, aktiviti manusia. So, sebagai kesan dia, aktiviti manusia, okey, kesan dia perubahan iklim akibat pembebasan gas rumah hijau oleh aktiviti manusia. Kesan rumah hijau pula boleh mengakibatkan banyak kesan yang lain, iaitu kemarau, kemusnahan biodiversiti, banjir, ribut taufan, peningkatan suhu bumi. So, isu sosial saintifik dalam bentuk tenaga, dalam sektor tenaga. Penggunaan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui, itu merupakan salah satu isu di mana banyak bahan bakar seperti petroleum, arang batu, gas asli yang diperlukan, keperluannya semakin meningkat setiap tahun. Dan semua sumber ini adalah tenaga yang tidak boleh diperbaharui lagi. So, jika berterusan, sumber yang dinyatakan di sini petroleum, arang batu, gas asli semua akan kehabisan. Yang kedua, pembakaran bahan api fosil. Okey, pembakaran bahan api fosil seperti petroleum, gas asli, arang batu boleh menghasilkan gas rumah hijau. Okey, ini boleh menyebabkan peningkatan gas karbon dioksida. So, bila gas rumah hijau disebut, kamu patut boleh kaitkan dia dengan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida lah merupakan gas rumah hijau. Okey, dan gas karbon dioksida ni, jika meningkat kandungan dia dalam atmosfera, boleh menyebabkan pemanasan global yang semakin kritikal. Yang ketiga, kesan pembakaran bahan api fosil boleh menyumbang kepada perubahan iklim yang ekstrim, menyebabkan kemarau panjang dan pelbagai bencana yang lain. Aplikasi teknologi hijau dalam
ni isu sosio-saintifik sektor tenaga, ada dua perkara yang perlu dititikberatkan dalam penggunaan teknologi hijau, iaitu cara tenaga dibekalkan dan dijanakan. Kita perlu cari lebih banyak alternatif untuk bekalkan dan janakan tenaga dengan cara yang yang lebih mesra alam, yang tidak memberi kesan negatif terhadap alam sekitar. Yang kedua, kecekapan penggunaan dan agihan tenaga dihasilkan supaya tidak ada sebarang pembaziran yang berlaku. Contoh tenaga yang boleh diperbaharui. Yang pertama ialah sumber tenaga angin. Dia merupakan sumber tenaga yang bersih dan boleh menggantikan penggunaan bahan api fosil pada masa hadapan. Yang kedua, sumber tenaga hidro. Sumber tenaga hidro, mana empangan dibina. Dan sumber tenaga ini boleh diperbaharui dan boleh dijadikan sumber tenaga utama dunia untuk menjanakan tenaga elektrik. Yang ketiga ialah sumber tenaga solar. Sumber tenaga ini boleh diperbaharui dan berpotensi dibangunkan di Malaysia kerana Malaysia menerima cahaya matahari yang cukup sepanjang tahun. So, ini sesuailah dibangunkan di Malaysia. Contoh tenaga yang boleh diperbaharui, sumber tenaga geoterma. Geoterma ni maksudnya menggunakan haba yang dihasilkan oleh pusat bumi kita. Sesuai menggantikan bahan api fosil. Namun, faktor geografi yang sesuai menjadi keutamaan sumber ini sebab bukan setiap kawasan ataupun setiap negeri dapat membina yang menggunakan menggunakan tenaga geoterma ini sebab perlu ada faktor geografi yang sesuailah yang dekat dengan terma di pusat bumi kita. So, penggunaan tenaga yang baharu ini dapat mengurangkan kandungan gas karbon dioksida sebab kita tidak membakar bahan api kan. Jadi kuranglah asap-asap gas karbon dioksida yang boleh menyebabkan pemanasan global dikurangkan, tidak dibebaskan. Dapat kurangkan kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau ini boleh menyebabkan fenomena pemanasan global. Dan kita boleh kurangkan perubahan iklim. Cuaca tidak menjadi semakin panas. So, ini dia satu gambar proses kesan rumah hijau. Jika terlalu banyak karbon dioksida, gas rumah hijau terbebas, maka apabila sinaran matahari masuk ke lapisan atmosfera dan haba itu tidak dapat dipantul keluar ke angkasa lepas, dia akan terperangkap di dalam lapisan atmosfera yang menyebabkan bumi semakin panas. So, apa itu tenaga geoterma? Mungkin ada lagi yang tidak faham. Tenaga geoterma ini dia dihasilkan daripada haba di bawah tanah. Menghasilkan steam dan air panas yang dapat digunakan pada generator kuasa dan juga sebagai pemanas rumah. Tenaga geoterma paip haba dalaman bumi untuk pelbagai kegunaan termasuklah pengeluaran kuasa elektrik dan pemanasan serta penyejukan bangunan. Dan tenaga pasang surut lautan datang dari tarikan graviti bulan dan matahari kepada bumi. So, tenaga pasang surut lautan ini jarang-jarang masih lagi belum luas digunakan. Yang lebih dikenali ialah tenaga geotermal. So, aplikasi lain selain daripada tenaga boleh baharu, kita boleh cuba untuk mengadakan kempen amalan kecekapan tenaga. Memberi kesedaran kepada pengeluar barang elektrik untuk menghasilkan barang yang cekap tenaga. Yang ketiga, pengguna perlu
perlu berjimat cermat menggunakan tenaga elektrik. Okey, jangan membazir. So, cara untuk menjimatkan elektrik yang kamu boleh mula praktikalkan pada setiap hari dalam kehidupan harian kita ialah first, menutup suis apabila tidak digunakan. Dan kamu boleh menetapkan suhu penyaman udara 24 darjah Celsius hingga 25 darjah Celsius. Dan kamu boleh menggunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga. So, sampai sini saja untuk subtopik 4.2. Okey, subtopik 4.2. Nanti kita akan belajar lagi subtopik-subtopik yang seterusnya. Sekian, terima kasih.